Allah tuan-tuan, hamba tak semua huraikan pada hari ini masalah muafiq masbuk. Sebab saat lagi kalau hamba buka mulut masalah muafiq masbuk, sejamlah ceritanya. Lama-lama yang ni pun tak habis. Allahu Akbar dah. Tak, sebab masalah muafiq masbuk ni panjang. Satu contohlah hamba bawa pada pagi ni. Ramai tak mengetahui muafiq dan masbuk berlaku juga sama ada luar sembahyang ataupun dalam sembahyang. Banyak kita ingat muafiq masbuk ni berlaku luar sembahyang sahaja. Contoh, imam tengah baca kuliah tu, kita baru masuk. Masuk takbir. Allahu Akbar. Pada adat, dan tak habis baca Fatihah. Dan tak? Tak dan dah. Dah imam tengah baca kuliah. Bermakna kita dah manage dah semayang kita. Saat lagi bila imam rukuk, aku akan terus rukuk. Ini namanya masbuk yang berlaku luar semayang. Dari luar kita masuk, Allahu Akbar, imam tengah baca kuliah, kita baru baca Ar-Rahmanir Rahim. Imam rukuk, maka kita pun rukuk. Allahu Akbar. Tatkala kita sempat rukuk dengan imam, dapat rakaat. Baik, ini masbuk yang berlaku luar sembahyang. Macam mana pula contoh masbuk yang berlaku dalam sembahyang? Contoh begini. Kalau tuan-tuan buka kitab Muniyatul Musalli, kitab yang orang duk baca berata-rata surau. Dekat belakang sekali kitab Muniyatul Musalli ni, ada satu kitab namanya Bahjatul Mardiyah. Dia khusus bicara berkenaan muafiq masbuk. Dalam tu ada sebuah syair, man nama fi tasyahudin aw ikhtalat ba'da imami qama min huqadibat. Dia kata apa? Contoh begini. Bila mana kita semayang dan man nama fi tasyahudin aw ikhtalat, tiba-tiba tertidurlah ia ketika tasyahud awal. Tuan-tuan letih sangat bekerja. Tengok dah. Tiba-tiba tengah semayang ni, masa semayang isyak 4 rakaat, tengah tasyahud awal tiba-tiba tertidur. Soalan yang pertama, tertidur masa tasyahud batas semayang tak? Sudah. Sebab tu kita berasa nak ulang balik masalah begini. Soalan begini pun tak boleh jawab. Syekh, tertidur masa duduk batas semayang tak? Tengah semayang lah. Tengah semayang isyak 4 rakaat. Masa tahiyat awal ni tiba-tiba tertidur. Berdengkur pula tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Semayang batal tak? Ya? Haji, semayang batal tak? Sudah. Syekh, semayang batal tak? Kalau batal, buat apa ulama cerita dalam kitab siang-siang lagi? Kalau batal, buat apa ulama cerita dalam kitab lagi? Mana mafi tasyahudin aw ikhtalat. Barang siapa tertidur ia pada tasyahud awal. Baik. Tapi tuan-tuan kena faham, kalau mengaji kitab-kitab besar, dia hurai lagi macam mana contoh yang tertidur pada duduk yang tak batal. Kalau tertidur pada sujud, batal semayang. Ingat dah, tuan-tuan tengah sujud, lama sujud, ingat khusyuk, rupa-rupa tertidur. Kita gerak, imam bangun. Allah, dah, batal semayang dia. Tertidur ketika sujud. Tapi kalau tertidur ketika duduk, ada khilaf. Tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan tasyahud awal duduk begini, minta izin belakang dah. Kalau tuan-tuan tasyahud awal duduk begini, yang kaki jenis buat V ni, belah sana dah, hak belah sini tengok begini. Kalau tuan-tuan tidur tasyahud awal begini, maka ulama kata dengan duduknya begini membatalkan sembahyang. Sebab apa? Ada lubang yang sama ada kita tahu ataupun tidak boleh mengeluarkan angin. Melainkan kalau tuan-tuan duduk tasyahud awal begini, di sana tengok dah, kita berasa papan punggung ditutup oleh telapak kaki yang kiri. Orang balik kiri tengok, tasyahud awal duduk begini, papan punggung ditutup oleh tapak kaki yang kiri. Boleh nampak? Baik. Kameraman tengok. Dah. Ini untuk orang YouTube. Dah. Dia duduk begini, bermakna telapak kaki ditutup oleh papan punggung. Maka ulama kata dalam kitab Bujairimi, duduk begini tak membatalkan sembahyang. Bermakna di sini tuan-tuan dah boleh buat keputusan. Nak sembahyang tahiyat awal, nak duduk begini ke atau nak duduk begini? Dah. Bermakna kita pilihlah duduk begini. Pahaman ibarat. Baik. Sambung.
Tengah-tengah tahiyat awal, kita duduk begini dah, papan punggung ditutup oleh telapak kaki yang kiri. Tengah-tengah tertidur, tiba-tiba jaga. La, imam berdiri dah. Dah tak cakap lah kalau cakap batas semayang. Dah. Tapi kalau tercakap batas semayang tak? Sudah. Tercakap. Sudah. Dah. Kita dah terkejut, imam diri. Contoh, sudah. Terkejut, kita kata imam diri, batas semayang tak? Sudah. Yang kata masalah sengaja ke tak sengaja, ada kait tak? Cuba jawab. Dah? Serupa hak 3 kali tu, sengaja ke tak sengaja? Dia tak iktibar sengaja ke tak sengaja dah, maka hukumnya batal. Baik. Jaga-jaga tengok imam diri. Persoalannya, bila kita duduk tasyahud awal, tadi kita bersama dengan imam tak? Bermakna kita dah memang bersama dengan imam. Jaga-jaga, lah imam berdiri dah. Tinggalkan baca tahiyat awal, terus bangun. Allahu Akbar. Bangun, imam rukuk. Allahu Akbar. Faham masalah? Baik. Soalan, ketika waktu begini, dalam kes yang sedemikian, tuan-tuan nak rukuk ke atau nak baca Fatihah? Baik, hak sini kata baca Fatihah. Syekh, baju hijau. Ya? Rukuk, baju merah. Sudah. Rukuk, baju kuning. Dengar dah, baca Fatihah. Artinya, dengar baik-baik. Dalam kes yang sebegini, dalam kitab Bahjatul Mardiyah ada khilaf. Apa makna khilaf? Kata Syekh Ramli, nak baca Fatihah pun boleh. Kata Ibnu Hajar, nak rukuk pun boleh. Cuma hukum, bagi mereka yang baca Fatihah, dia jadi muwafiq. Bagi mereka yang rukuk, nama dia masbuk. Bermakna masbuk berlaku dalam sembahyang. Satu kes. Kes yang kedua, tengok pelan-pelan bagi mereka yang baca Fatihah. Sebab yang rukuk ni, dia selesai dah. Sebab rakaat keempat nanti, dia akan bersamaan dengan imam. Betul? Sebab dia dah ikut imam, nescaya dia dan bersama-sama dengan imam rakaat keempat. Kita kembali kepada mereka yang baca Fatihah. Bila dia baca Fatihah, imam rukuk, imam iktidal, imam sujud, imam duduk antara 2 sujud, dia baru habis. Betul tak? Lepas tu bila imam sujud yang kedua, dia baru nak rukuk, dia baru nak iktidal. Bila dia nak sujud, imam dah bangun untuk meneruskan rakaat yang keempat. Faham mana ibarat? Baik, bila dia sujud, imam berdiri rakaat yang keempat. Imam dah baca Fatihah belum? Dah baca dah lah Baik, kita sujud, kita duduk, kita sujud. Bila kita bangun untuk bersamaan dengan imam pada rakaat yang keempat, Allahu Akbar, tanya dahulu soalan pertama. Pada adat, tuan-tuan boleh habis tak membaca Fatihah bersama dengan imam? Tak boleh habis dah, sebab kita telah menggunakan waktu tadi untuk rukuk, sujud dan sebagainya. Baik, bila bangun, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam rukuk, Allahu Akbar. Soalan, haji nak buat apa? Rakaat keempat tadi, rakaat ketiga selesai dah. Kita tertidur, kemudian rakaat ketiga kita baca Fatihah. Kita tertinggal dengan imam sehingga imam sujud dan sebagainya. Bila bangun rakaat keempat, imam dah baca Fatihah dulu. Kita duk rukuk, duk sujud. Bila kita nak bersamaan dengan imam rakaat yang keempat, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Allahu Akbar. Baju kelabu, entah pilih nak buat apa? Sudah. Syekh, baju putih, entah pilih nak buat apa? Ya? Teruskan baca Fatihah. Ya? Teruskan rukuk. Sudah. Macam tak yakin je ni. Baju purple, hak senyum cantik manis ni. Haji. Terus rukuk. Baik, sebab itulah tuan-tuan perkara beginilah yang banyak di antara kita tak tahu. Kalau tuan-tuan terus menghabiskan Fatihah sehingga imam iktidal, bermakna luput rakaat. Semayang jadi, rakaat tak jadi. Ini yang berlaku kalau kita semayang jenis imam yang baca Fatihah laju. Ini yang berlaku kalau kita berjumpa dengan imam yang baca Fatihah laju. Artinya kalau tuan-tuan duk berkerah juga nak habiskan Fatihah sehingga imam bangun, bermakna rakaat itu tak diterima. Semayang sah,
tuan-tuan boleh terus ikut imam, sebentar lagi wajib tambah lagi 1 rakaat. Tapi ini yang berlaku, ramai antara kita duk baca Fatihah sehingga imam iktidal, kemudian kita ikut macam biasa, kemudian imam bagi salam, kita bagi salam, walhal imam semayang 4, kita semayang 3. Fahaman ibarat. Cuma masalah muafiq masbuk kita akan cerahkan lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Cuma kaitannya begini, untuk imam pentingnya takbir tadi biarlah perkataan bersamaan dengan perbuatan. Artinya begini, Allahu Akbar, rukuk. Masa nak iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kenapa kena sama? Supaya membantu bagi makmum. Contoh tuan-tuan dah biasa dah, bila mana masuk imam tak nampak dah sebab penuh dengan saf. Kita dengar tadi imam rukuk, bermakna kita masuk-masuk Allahu Akbar dan terus rukuk Allahu Akbar. Bila tengah baca subha, kita dengar imam bunyi sami Allahu liman hamidah. Contoh deh, kita rukuk dah subhana, kita dengar imam bunyi sami Allahu liman hamidah. Artinya kita dapat rakaat ke tidak? Ya, dapat. Tapi dapat dengan syarat imam begini, sami Allahu liman hamidah. Deh, jangan imam begini, sami Allahu liman hamidah. Sebab syarat seseorang nak dapat rakaat, dia kena rukuk bersama imam. Masalah sekarang ni imam dah bangun dulu baru dia baca. Kalau ikut kaedah tadi, makmum tadi dapat rakaat tak? Tak dapat. Deh, sebab imam dah bangun dulu baru dia baca. Sebab tu imam perlu bertoleransi antara dengan makmum dan memahami antara keduanya pihak. Satu. Yang kedua, kenapa Allahu Akbar ni boleh dibaca sehingga 7 alif bersamaan harakat, bersama 14 harakat? Yang ni tak dapat tidak dia membahaskan dalam masalahnya ni niat. Dalam kitab Hidayatus Sabyan, bagi membicarakan masalah niat yang 3, apa dia? Qasad, ta'arud dan ta'yin. Dah setengah orang kata ta'ayun boleh belaka. Baik. Dalam kitab Hidayatus Sabyan, pada menceritakan masalah niat yang 3, qasad, ta'arud, ta'yin, ulama memecahkan kepada 36 tempat cara nak masuk niat. Artinya begini, huruf ada 8, alif, lam, lam, ha, alif, kaf, ba, bara. Perkataan ada 2, Allah Akbar. Tetapi daripada 8 dan 2 tadi, ulama pecah 36 tempat cara nak masuk niat. Selama ni kita masuk di mana? Dengar orang kata masuk, kita pun masuklah Allah, tapi tak tahu nak ambil ujung, tak tahu nak ambil pangkal. Baik, sebelum nak cerita masalah niat, kita cerita dahulu masalah apa dia qasad, ta'arud, ta'yin. Hang benar dengan apa yang tuan-tuan faham pada hari ni, tolong cerita pada keluarga kita, sebab ramai tak faham masalah qasad, ta'arud, ta'yin. Kesimpulannya, dalam masalah sembahyang, apa sembahyang sekalipun bermakna wajib ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin, melainkan sembahyang Jumaat. Artinya begini, apa qasad? Niat aku nak sembahyang. Setengah orang kata sahaja aku boleh juga, tak ada sengaja, kalau aku sembahyang pun boleh juga. Apa ta'arud? Tentu fardu tak fardu. Dan yang ketiga ta'yin. Apa ta'yin? Tentukan sembahyang. Dalam sembahyang yang wajib cuma 3. Aku semayang fardu zuhur, aku semayang fardu maghrib. Yang wajib 3 sahaja, tak payah berbalah. Kadang-kadang kita letih duk jawab email, SMS dan sebagainya. Ustaz, baru-baru ni ada ustaz lain cerita, dia kata semayang yang lama-lama ni semua kena qada, semua kena ganti balik. Nak niat macam mana? Hamba kata tak wajib niat aku solat fardu zuhur 4 rakaat qada kerana Allah Ta'ala, tak wajib. Yang wajib cuma 3, aku solat fardu zuhur. Dan kita tahu dah semayang yang kita nak lakukan semayang yang dulu-dulu, betul tak? Dah tahu dah. Lepas semayang zuhur, kita bangun pula nak qada yang lampau-lampau. Tak apalah, imam zikir pun tak apalah. Aku bukan kata zikir ni tak wajib, cuma aku nak tunaikan kefarduan yang lain. Contoh,
Selepas sembahyang zuhur dia bangun pula, Allah, aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang wajib cuma 3, aku solat fardu zuhur. Dah. Begitu juga masalah jamak qasar. Jamak qasar pun yang wajib cuma 3. Ini yang kalau tak mengaji, Allah, aku solat fardu zuhur